Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Mikael dan bersama rakan sekelas saya yang lain iaitu Saiful dan Lutfi akan membincangkan dalam tajuk GWCP 1042-3. Ini adalah antara ahli kumpulan kami. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kita dengan objektif pembentangan kita pada hari ini. Antara objektif utama pembentangan ini ialah bagi menyelidik dan membandingkan dua buah jurnal dari segi aspek keutuhan, wacana, sumber rujukan serta kejelasan. Kesalahan yang dikesan akan diperbaiki selaras dengan format penulisan ilmiah terkini. Baiklah, antara fokus perbincangan kita pada hari ini ialah yang pertama, keutuhan wacana, yang kedua, sumber rujukan dan yang ketiga, kejelasan. Baiklah, seterusnya ini merupakan tajuk bagi jurnal yang telah kami kaji, iaitu jurnal yang pertama iaitu persediaan guru pelatih geografi dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa latihan mengajar. Bagi jurnal yang kedua ialah masalah dihadapi oleh guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan pendekatan terbeza dalam PDPR Volume 12 Jilid 1. Okey, kita akan mulakan perbincangan kita hari ini dengan tajuk keutuhan wacana. Apa itu keutuhan wacana? Keutuhan wacana bermaksud kesatuan dan keteraturan dalam penyampaian idea yang memastikan mesej yang disampaikan mudah difahami dengan jelas oleh pembaca. Menurut Bustan 2016, istilah wacana difahami sebagai wacana lisan sahaja. Oleh itu, wacana dianggap setara dengan makna percakapan atau pertuturan. Wacana juga boleh muncul dalam bentuk penulisan seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Keutuhan wacana memiliki dua aspek yang penting dalam menghasilkan wacana yang utuh. Ia adalah kohesi dan koheren. Baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kohesi dan koheren. Apa itu kohesi dan koheren? Kohesi merupakan tautan atau hubungan linguistik antara unsur-unsur dalam sebuah teks bagi memastikan teks tidak hanya terdiri daripada ayat-ayat yang terpisah tetapi ia membentuk kesatuan yang utuh dan melengkapi setiap elemen yang terkandung dalam teks. Bagi koheren pula, ia merupakan kesatuan atau kesinambungan idea dalam teks. Setiap bahagian dalam jurnal harus saling berkaitan dan menyokong satu sama lain dan membantu pembaca mengikuti alur pemikiran penulis dan memahami objektif karya tersebut. Baiklah, seterusnya ini merupakan salah satu contoh bagi keutuhan wacana dalam jurnal satu dan ia merupakan koheren. Izinkan saya membacanya. Kaedah kajian ialah kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan lapangan yang memerlukan responden menjawab setiap pernyataan yang diberikan untuk mengumpul data kajian. Kajian ini difokuskan kepada pemboleh ubah pengetahuan, sikap, kemahiran, motivasi dan pelaksanaan PDPR dalam kalangan guru praktikum geografi di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI semasa latihan mengajar. UPSI adalah universiti yang mengeluarkan graduan pendidikan geografi. Justeru, pemilihan guru pelatih geografi UPSI amat menepati konteks kajian yang ingin meneliti tanggungjawab guru pelatih geografi semasa melaksanakan PDPR. Seterusnya, ini merupakan salah satu contoh daripada jurnal 2 dan ia merupakan kohesi. Saya akan membacanya. Oleh yang demikian, wujudnya isu dan cabaran yang perlu dilihat secara menyeluruh bagi memastikan proses pendidikan di negara ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Walaupun medium penyampaiannya sudah berganjak dari takuk lama. Kajian yang dijalankan sebelum ini lebih tertumpu kepada keupayaan guru terlatih melaksanakan PDPR secara dalam talian.
Bagaimanakah pula dengan keupayaan guru-guru pelatih yang menjalani praktikum dan terpaksa melaksanakan PDPR secara dalam talian? Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji serta merungkai isu dan cabaran yang dilalui oleh guru pelatih dalam mendepani pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian semasa menjalani praktikum fasa 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Sami bin Muhammad Sofian dan saya akan menerangkan bahagian sumber rujukan. Jadi untuk sumber rujukan ni menurut Gunawan Wiradi, rujukan ialah sesuatu yang biasanya digunakan untuk memberikan maklumat baharu atau mengukuhkan kenyataan dengan lebih tegas. Sumber rujukan merujuk kepada bahan atau dokumen yang digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penulisan akademik, penelitian atau karya ilmiah lainnya. Sumber rujukan adalah bahan yang memberikan data, fakta atau informasi untuk mendukung argumen atau pernyataan dalam sebuah karya. Okey, untuk sumber-sumber rujukan, kita boleh mengopik isi-isi atau sumber rujukan daripada pelbagai bahan. Um, Antara contoh-contoh sumber-sumber rujukan yang boleh kita cari adalah tesis, buku, jurnal, sumber laman web dan lain-lain. Terdapat banyak lagi kita boleh cari. Contohnya surat khabar, novel dan lain-lain. Jadi semua sumber rujukan itu akan dipaparkan di bahagian rujukan atau sumber rujukan atau references dengan pemaparan dengan gaya APA style edisi yang ketujuh. Okey, untuk jenis 1, saya dapat mengenal pasti salah satu kesalahan dalam rujukan untuk jenis 1 di bahagian rujukan. Jadi di atas ni adalah salah satu antara rujukan APA style yang salah. Jadi rujukan di atas adalah contoh rujukan yang salah yang dapat diambil daripada jenis 1. Kesalahan rujukan di atas adalah penggunaan huruf besar dan kecil ketika menulis tajuk. Jika dilihat pada rujukan di atas, pada bahagian tajuk sepatutnya hanya perkataan pertama sahaja yang perlu dimulakan dengan huruf besar dan perkataan seterusnya tidak perlu dimulakan dengan huruf besar. Contohnya, perkataan attitude yang di mana sepatutnya huruf A tersebut perlu dijadikan huruf kecil agar mengikut format APA style edisi ketujuh. Bukan sahaja A yang berada di attitude tapi juga pada T iaitu teachers, practice, attitude, toward, online, teaching, reflective dan study. Jadi huruf-huruf itu sepatutnya menggunakan huruf kecil. Seperti yang semua boleh tengok, huruf tersebut telah di-highlightkan dengan warna merah. Okey, untuk jenis 1, seperti yang mana kita tengok tadi, saya telah mengambil satu contoh daripada rujukan untuk jenis 1. Jadi, selepas diperbetulkan semua kesalahan yang ada dalam rujukan APA style daripada jenis 1 tersebut, inilah contoh APA style yang sepatutnya dinyatakan dalam rujukan. So, seperti mana yang semua tengok, huruf yang semua di-highlightkan warna merah tadi telah pun disunting untuk menukarnya kepada huruf yang lebih kecil atau huruf kecil. Kerana penggunaan huruf besar pada permulaannya hanya untuk permulaan tajuk sahaja. Jadi semua huruf-huruf yang berwarna hijau adalah selepas pembetulan dan ini adalah contoh APA style yang betul. Okey, jadi kita lanjut kepada jurnal yang kedua. Jadi selepas saya melihat dan meneliti rujukan di jurnal 2, saya dapat mengenal pasti satu lagi jenis kesalahan di jurnal 2 bahagian rujukan. Jadi seperti mana jurnal 1 tadi mempunyai kesalahan untuk bahagian penggunaan huruf besar dan kecil untuk menulis tajuk. Jadi untuk kesalahan
bahagian sumber rujukan di jurnal 2 adalah kesalahan penggunaan nama tempat ataupun perkataan untuk nama tempat. Jadi, selepas saya menelaah beberapa nota yang diberikan oleh lecturer atau madam yang memberikan nota tentang bahagian sumber rujukan, apa yang saya mengatakan seperti apa yang tertuliskan dalam ni, untuk rujukan yang ada di dalam jurnal 2 pula, pengkaji dapat melihat bahawa terdapat satu lagi kesalahan yang berbeza dengan kesalahan yang ada di jurnal 1. Jika kesalahan tadi melibatkan dengan kesalahan penggunaan huruf besar dan kecil, ini pula adalah kesalahan yang melibatkan dengan penggunaan nama tempat, iaitu Quebec, Canada. Jika mengikut format APA style, edisi yang ketujuh, alamat penerbit tidak perlu disediakan di dalam rujukan. Jadi, alamat penerbit yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Quebec, Canada, iaitu yang telah di-highlightkan yang berwarna merah itu. Jadi, sepatutnya Quebec, Canada itu tidak patut ada dalam tu kerana dalam format APA style edisi yang ketujuh sudah tidak diperlukan lagi nama negara dan alamat penerbit seperti Quebec, Canada. Itu saja. Jadi, untuk pembetulan untuk bahagian sumber rujukan di jurnal 2, apabila telah diperbetulkan kembali sumber rujukan tersebut, ianya akan menjadi seperti berikut. Seperti mana semua boleh tengok, contoh APA style tersebut telah pun dibaik pulih. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, perkataan Quebec, Canada tidak perlu ada dalam sumber rujukan tersebut. Baiklah, saya Nik Lutfi Aziz akan menerangkan kepada semua pasal kejelasan. Setelah mencari pelbagai maklumat mengenai kejelasan, saya mendapat bahawa kejelasan ialah merujuk kepada betapa jelasnya kita menerangkan sesuatu topik secara lancar dan dapat difahami oleh pembaca. Jadi, secara ilmiahnya, kejelasan ialah bagaimana maklumat itu disampaikan secara lancar dan jelas. Sebagai contoh ayat yang kurang jelas, kajian lepas telah menggunakan pendekatan konstruktivisme. Ini menunjuk seperti yang saya bacakan tadi, ini merupakan maklumat yang kurang jelas dan pembaca akan menjadi kebingungan. Manakala ayat yang lebih jelas ialah terdapat beberapa kajian lepas seperti John 1999, Dick 2004 dan Matthew 2006 telah menggunakan pendekatan konstruktivisme. Dengan ini dapat dilihat bahawa ini adalah maklumat yang lebih lancar dan lebih efektif. Kita boleh lebih mengetahui lebih mendalam dan lebih jelas penyampaiannya kepada kita. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah ciri-ciri kejelasan. Seperti yang kita tahu, jelas itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Seperti jelas bererti mudah difahami. Jadi, seperti yang kita tahu, setiap penyampaian itu mestilah mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan dan tidak bersifat sama-sama dan tidak kabur. Jadinya, setiap penjelasan yang diberikan mestilah diberikan secara lancar dan fasih kepada semua orang agar mereka tidak keliru dan kebingungan dalam mentafsir apa yang kita cakap. Yang kedua ialah gaya penulisan akademik yang jelas menggunakan kata-kata pendek dan ringkas dan jitu. Apabila kita menggunakan perkataan yang agak terlampau panjang, akan seberapa daripada kita yang akan menjadi tidak dapat mengikut rentak daripada perkataan kita. Dan juga apabila kita bercakap terlampau panjang, mereka akan menjadi bosan dan mereka akan
tidak memahami apa yang kita cuba sampaikan. Yang ketiga ialah perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan hilang tumpuan pembaca. Seperti yang dikatakan tadi, seperti yang kedua tadi, ini berkait rapat dengan yang apa yang saya cakap sebentar tadi. Apabila terlalu panjang, ia menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan hilang tumpuan pembaca. Bila penulis itu menyampaikan sesuatu yang terlampau panjang, jadi mereka akan menjadi bosan. Secara ilmiahnya, mereka akan hilang minat untuk membaca apa yang kita tulis atau apa yang kita cuba sampaikan. Berdasarkan bahan yang saya telah telusuri, berdasarkan jurnal 1, ini adalah dapatan yang saya dapat. Pendekatan kuantitatif menggunakan reka bentuk tinjauan melibatkan soal selidik telah diaplikasikan dalam kajian ini. Seramai 131 orang guru pelatih geografi dijadikan sebagai sampel kajian dengan menggunakan teknik persampalan rawak bersetra, analisis deskriptif, min, peratus, dan juga analisis inferensi, korelasi, Pearson, regresi digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Okey, baiklah. Selepas membaca dapatan daripada jurnal 1 yang saya baca sebentar tadi, saya mampu menyeraikan beberapa kejelasan yang agak ketara dan ada yang tidak ketara. Untuk perkara yang ketara yang pertama ialah pendekatan kuantitatif menggunakan reka bentuk tinjauan melibatkan soal selidik telah diaplikasikan dalam kajian ini. Okey, ini adalah yang paling ketara apabila secara betulnya kita boleh meletakkan di sini ialah pendekatan kuantitatif menggunakan reka bentuk tinjauan melibatkan soal selidik dalam kajian ini telah diaplikasikan itu sepertinya telah lebih tidak patutnya ada di situ dan mengganggu ayat tersebut. Dan seterusnya, seramai 131 orang guru pelatih geografi dijadikan sebagai sampel kajian dengan menggunakan teknik persampalan rawak berserata. Baiklah, di situ kita boleh lihat perkataan berserata yang sepatutnya yang ditulis sebagai berskala. Itu adalah kejelasan yang paling kita boleh lihat secara kasar dan boleh diperbetulkan untuk memperbaiki ayat tersebut. Okey, berdasarkan pendapatan jurnal saya yang kedua ialah pendekatan terbeza merupakan kaedah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebagai salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sepanjang sesi pembelajaran dalam talian dilaksanakan. Sepanjang melaksanakan sesi PDPR dalam talian, guru bahasa Melayu menghadapi pelbagai masalah dalam melaksanakan pendekatan terbeza sepanjang sesi PDPR di dalam talian. Okey, baiklah. Selepas membaca jurnal yang kedua, kita dapat melihat beberapa perkataan yang ketara yang dapat dilihat dari sangat ketara sebetulnya daripada jurnal 2 ini yang saya mampu dapatkan. Yang pertama ialah pendekatan terbeza merupakan kaedah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Okey, di situ pendekatan yang berbeza. Patutnya ia menetapkan pendekatan yang berbeza merupakan kaedah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Di situ boleh dikatakan kesalahan bahasa yang membuatkan kebingungan kepada pembaca. Dan perkara yang sama juga ada di bahagian bawah di baris kedua terakhir ialah melaksanakan pendekatan terbeza juga. Itu menukarkan perkataan terbeza kepada berbeza sepanjang sesi PDPR semasa dalam talian.
Jadi di situ ada dua perkataan yang ketara mampu dikenal pasti oleh mana-mana individu dan mampu mendatangkan pelbagai kekeliruan kepada pembaca. Jadi Kesimpulannya, keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan merupakan sumber elemen yang penting dalam setiap penulisan ilmiah. Penggunaan elemen ini harus dikemaskini selaras dengan format penulisan ilmiah terkini agar maklumat dan hujah yang disampaikan ialah tepat dan relevan. Ini merupakan sumber rujukan kami. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera.